As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yasir wa la tu'asir karim. Rabbi tamim bil khair, amma ba'. Pertamanya saya nak ucapkan selamat datang kepada Al-Fadhil Dr. Ustaz Ridwan Makno ke Bumi Bertuah Negeri Terengganu. Selamat datang Ustaz. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Seterusnya, ahlan wa sahlan, selamat datang diucapkan kepada para penonton, para netizen yang sedang menyaksikan live kita pada hari ini, iaitu Chit Chat bersama selebriti santai yang mana dianjurkan oleh Doa Negeri Terengganu. So, yang mana belum lagi like dan mana belum lagi share, bolehlah tekan button like dan boleh tekan button share sebelum kita mulakan pada petang ni, insyaAllah. Dan suasana di sini memang seronok, memang best, memang cantik kan Ustaz? Ya. Apa pendapat Ustaz tentang tempat ni? Cantik sangat, aku sebut satu istilah dia ikonik. Ikonik dia banyak monumen, pusat ketamadunan dunia Islam di sini. Masya Allah, kita rasa mengimbau sejarah Islam juga kat sini. Cantik, suasana dengan ekotiknya, dengan ada air dan sebagainya. Saya syorkan kepada netizen untuk datang ke Taman Islam Terengganu. Satu mercu tanda ikonik negeri Terengganu. Satu apa? Testimoni daripada Ustaz sendiri. Mungkin teman-teman tu boleh bayar Ustaz. Okey, untuk maklumat lagi sekali kepada netizen, pada para penonton sekalian, muslim-muslimat, kita berada dalam program Salam Chit Chat Santai Da'i bersama selebriti, iaitu kita bawakan khas daripada special ni, iaitu Dr. Ustaz Ridwan Makno, yang mana sebelum saya perkenalkan, saya nak beritahu, mungkin ada yang tertanya-tanya, kita dua orang ni Ustaz ada kat mana sebenarnya? Ustaz kata ikonik lah apa dah, kat mana ni sebenarnya? So, kita berada di, kalau kita tengok tempat ni lah tempat makan, iaitu di Beteng, Taman Tamadun Islam. So, apa yang sebelum kita pergi lebih jauh, sebelum tu boleh ke saya nak tengok yang sedang menonton live ni untuk komen, adakah suara saya dan suara Ustaz ni jelas ataupun tidak? Saya pun baru nak buka ni, tengok macam mana. So kita tengok, boleh komen boleh komen suara jelas ataupun tidak, dan boleh komen di mana lokasi anda. Okay. Tidak, dan boleh komen di mana lokasi. Sebelum tu boleh ke? Okay, sekarang ni kita ada, Ustaz kita ada dalam 9 view, okay. Yang mana 9 view ni, okay, saya nak minta tolong agar anda tekan button like dan share page kita, page Doa Terengganu, dan share live ini kepada rakan-rakan kita yang lain supaya lebih ramai
yang akan mendapat manfaat pada petani lebih ramai, yang akan mendapat ilmu pada petani special ya. Okey. Okay, alhamdulillah bertambah Ustaz. Kau boleh komen yang sedang melihat, 10 orang sedang melihat boleh komen clear ataupun tidak suara? Boleh? Dan lokasi anda boleh? Sebelum kita teruskan. Saya sebenarnya teruja dan tak sabar nak dengar Ustaz berkongsi pada petang ni. InsyaAllah. Okey, daripada Abau Imran Imat, suara jelas tapi macam pecah sedikit. Pecah kenapa? Macam mana tu pecah tu? Ke suara macam Ramli Sarip Ustaz? Okey, yang lain boleh komen? Boleh komen? Okey, bagaimana suara kita orang? Ustaz boleh cakap sikit Ustaz? Boleh, sedang penonton, pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, salah satu usaha kita menyebarkan dakwah ini, walaupun mungkin netizen tak boleh kuliah, tak boleh berceramah, kita boleh share. Kita share sebanyak mungkin. Mungkin teman-teman di Facebook boleh kongsi lagi untuk kita luaskan jaringan dakwah kita melalui platform Doa Terengganu. Dapat pahala insya-Allah. Senang ya, share, campaign, promote, kita dapat pahala insya-Allah. Kata Syekh Dr. Sokodawi tentang buku Fiqhul Jihad, dia kata internet merupakan ladang dakwah yang subur di akhir zaman. Sebab tu ramai akun-akun dakwah peringkat dunia memanfaatkan ruang cyber ini untuk berdakwah, untuk memberi pencerahan kepada umat. Sila share. Masya Allah, satu nasihat yang amat bagus Ustaz. So jangan lepaskan peluang untuk kita dapat pahala petani. Teruskan like dan share. So sebelum kita tunggu dan menunggu lagi rakan-rakan kita untuk masuk, kita menunggu lagi sanak saudara kita, sahabat anda kita untuk masuk, untuk bersama dengan kita pada petang ini live bersama Dr. Ustaz Ridwan Muhammad Noor. Sebelum saya nak kongsikan kepada muslimin dan muslimat, kita berada di restoran B Beteng. Kalau ejaknya B_Beteng, yang mana terletak di Taman Tamadun Islam Negeri Terengganu, yang mana dibuka setiap hari kecuali hari Selasa. Hari Selasa contoh macam hari sekarang lah, tak dibuka. Tapi kenapa kita dibuka Zah? Istimewanya kita. Istimewa. Terima kasihlah pihak pengurusan meraihkan kami. Alhamdulillah kata. Kalau ikutlah hari ni tak buka tuan-tuan muslim-muslimat, tapi hari lain selain hari pada Selasa, tuan-tuan boleh datang, dan waktu operasi bermula pukul 10 pagi sehingga pukul 11 malam. Alhamdulillah lama menawarkan pelbagai menu menarik seperti menu masakan panas, makanan barat, steamboat, package ikan bakar dan macam-macam lagi. Banyak. Nak masakan panas ada, western pun ada, nak ikan bakar pun ada. Dan selain itu pihak B Beteng juga menawarkan package-package jamuan seperti jamuan makan malam, package high tea, package BBQ, package hari jadi dan lain-lain. So mana-mana yang berminat untuk adakan hari jadi Ustaz nak sambut hari jadi, nak sambut hari keluarga, bolehlah datang ke sini sebab kita ada package-package yang istimewa untuk tuan-tuan perempuan. Polisi, saya difahamkan minggu lepas ada peningkatan 160% pelancong domestik ke Terengganu. So saya syorkan sangat. Saya pergi ke pulau perhentian penuh, bilik-bilik penuh, hingga ada tetamu saya daripada Johor, Kuala Lumpur tidur di pusat Sultanat Islam pasti. Ada menginap di masjid, terpaksa penuh bilik-bilik hotel. Redam pun sama. Jadi saya syorkan juga datang ke Taman Islam. Saya difahamkan ada package, ada package boleh buat boat untuk cruise, bawa kita ke drawbridge, kita pusing Pulau Duyung dan sebagainya. Orang luar daripada kita jam macet di Kota Raya KL, kita datang ke Terengganu insya-Allah. Kepuk lekor, nasi dagang, semua ada kat sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz bukan sekadar hebat memberi ceramah, juga hebat untuk menjadi pembantu pelancong. InsyaAllah. Nampak gaya Ustaz macam memang betul-betul memahami di Terengganu. InsyaAllah. So, tuan-tuan dan puan muslim-muslimat, kita masih lagi menunggu sebelum kita mulakan insya-Allah. Kita akan mulakan sebentar sahaja lagi. Okey. Suara daripada Abau Imran Imat, suara Ustaz Dr. Ridwan jelas. Masya-Allah. Suara ulama amat jelas. Okey. Baiklah. Okey, sebelum kita mulakan, tuan-tuan muslimin dan muslimat, izinkan saya perkenalkan panel kita pada hari ini, tidak lain tidak bukan, tak asing lagi, dan saya yakin seluruh Malaysia mengenali beliau, bahkan dunia juga mengenali dunia mengenali beliau, iaitu Dr. Ridwan Muhammad Noor, yang mana kita tahu dia seorang penulis, pendakwah bebas, perunding motivasi, subhanallah.
hebat menulis buku, banyak buku-buku yang telah ditulis oleh Dr. Ridwan Makno. Baik, juga penulis kepada 58 buah buku, ribuan esei, subhanallah, 58 buah buku tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni kalau nak tulis satu buku macam mana tuan-tuan? Nah tak, tapi alhamdulillah kita, Allah Ta'ala merahmati bumi Malaysia, lahirnya ulama yang menulis untuk kita mendapatkan ilmu, insya-Allah. Baik, beliau adalah pengkuliah dan khatib Masjid Surau pelbagai institusi awam dan swasta sejak lebih 20 tahun lampau. Berceramah membentangkan kertas kerja di dalam dan juga luar negara, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. 20 tahun, Ustaz, dunia dalam dunia berceramah, dunia menyampaikan ilmu, Ustaz. Lebih tu. Lebih dalam 24 tahun lah. Alhamdulillah. Nak dibandingkan dengan saya, Ustaz. Tak apa. Kota Rum tak dibinasari, tuan-tuan. Kota Rum tak dibinasari dan langkah 1000 bermula langkah pertama. InsyaAllah. No pain, no gain. No women, no cry. Kata buat wali. No women, no cry. Okey. Dan juga Dr. Ustaz Ridwan Makno adalah aktivis bantuan kemanusiaan tanpa sepadan, pernah terlibat di Gaza, di Syria, Lebanon, Pakistan, Vietnam, Kashmir, Bosnia, China, Sudan, Republik Chad, Nigeria, Cambodia, Australia, Myanmar, Bangladesh, Poland, Turki, Jordan, Jerman, Indonesia dan lain-lain. Subhanallah. Telah menyumbangi lebih 200 kota. Menyambangi ya, Ustaz? Apa maksud menyambangi tu? Berziarah, berjalan, sambil mengutip pengalaman hidup. Menyambangi bahasa Indon. Menyambangi. Kita di mana 200 kota-kota besar di dunia kerana minat beliau mengembara dan menulis. Baiklah. Baik. Kita akan pergi kepada kita punya program pada petang ni, santai da'i bersama selebriti, chit-chat bersama, dianjurkan oleh doa. Begitu dengan baik, kita pergi pada tajuk kita, Ustaz, boleh? Boleh, insya-Allah. Dan yang mana belum lagi like dan share, boleh tekan button like dan share. Okay. Tajuk kita pada hari inilah ulama pejuang kemerdekaan. Kita tahu hari ini kita telah mengecapi nikmat kemerdekaan yang terlalu lama. Bahkan kita dapat hidup di bumi Malaysia yang sangat aman, Ustaz. Dan yang paling best, kita berada pada bumi yang mana bercampur. Masyarakatnya majmuk. Ada Melayu, ada India, ada China, ada Iban dan banyak lagi. Dan kita hidup dengan penuh harmoni, subhanallah. Saling melengkapi. Dan kita faham bahawa bila kita sebut tentang kemerdekaan, Ustaz, kita pergi soalan pertama. Bila kita pergi kepada soal kemerdekaan, kita faham di sana ada perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita pada suatu masa ketika dahulu. Tetapi apa yang berlaku, Ustaz? Saya tengok hari ini, kita faham bahawa hari ini mungkin kita nak bercakap tentang kemerdekaan, tetapi hari ini juga, Ustaz, nama-nama besar ulama-ulama yang memberi peranan dalam dunia Islam, dalam dunia kemerdekaan, seakan-akan dipandang sepi, seakan-akan disunyikan daripada sejarah kita di bumi Malaysia, bahkan di dunia. Contohnya kalau kita tengok, kita ada tokoh-tokoh ulama yang besar, contoh Tok Janggut, Tok Kupalo, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbo, kita ada Tuan Guru Haji Abbas. So nama-nama besar ni sebenarnya satu impak, satu pengorbanan yang besar dalam memerdekakan tanah air kita, Ustaz. So apa respon, Ustaz? Kenapa nama-nama besar ini seakan-akan disepikan? Bahkan kalau kita tanya kan, kalau saya tanya remaja-remaja, mungkin mereka ni gagal untuk menjawab dengan baik nama-nama tokoh hebat. Silakan, Ustaz. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada pimpinan dan penggerak organisasi doa Terengganu, terima kasih kepada tuan rumah sebatin kita, taman-taman Islam, juga netizen, pendengar yang dikasih sekalian. Pertama dan selamanya ialah sama-sama kita merakamkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Kita berada di bulan Ogos yang diisytiharkan semenjak bulan tahun lampau, bulan kemerdekaan, di mana-mana euforia ataupun perasaan atau keinginan ataupun environment sosial kita ingin berbicara dan mengimbau kembali tentang kemerdekaan tanah air. Bahkan seperti disebut oleh moderator tadi, mengapa seolah disepikan peranan para alim ulama dalam perjuangan menuntut kemerdekaan daripada pihak imperialis, daripada pihak penjajah. Jawapannya simple, ringkas. Sejarah ditulis oleh pemenang. Sejarah ditulis oleh pemenang. Kalau kita lihat di seluruh dunia Islam ini, pada abad ke-18, 19 dan awal abad 20 mengalami
imperialism ataupun penjajahan, kuasa imperialis terbesar dunia, Empire Pact Britannica ataupun Britain, menjajah sebahagian besar dunia Islam, termasuk Britain ni menjajah India atau subkontinen, benua kecil India, menjajah Mesir, Nigeria, Sudan, tanah Melayu, penjajah seperti Perancis menjajah Syria, Lebanon, Tunisia, Aljazair ataupun Algeria dan negara umat Islam yang lain. Belanda menjajah 350 tahun bumi Indonesia, bumi tanah paling ramai menampung umat Islam dalam dunia, Indonesia. Kalau kita lihat, Itali menjajah Libya dan semua tempat-tempat tanah umat Islam ini, ulama bangkit memimpin gerakan kebangkitan, memperjuangkan kemerdekaan. Di Nigeria sebagai contoh, seorang ulama yang terkenal yang juga menulis 83 buah kitab dalam bahasa Hausa dan bahasa Fulani, Syekh Osman dan Fodio telah memimpin gerakan kebangkitan umat menentang penjajah, sebab Nigeria sebetulnya ada satu Khalifah Sokoto, dan umat Islam telah bangkit berjuang dipimpin oleh ulama, dan Syekh Osman dan Fodio telah dibuang jauh daripada Nigeria. Sama kalau kita lihat bagaimana perjuangan di Palestin. Palestin berlaku perang antara British dengan Khilafah Uthmaniyah tahun 1917, bagaimana kalah tentera Uthmaniyah, maka British telah menjajah tanah Palestin. Dan tanah Palestin merupakan kiblat pertama kita umat Islam, ardu jihad, bumi jihad, ardu anbiya, bumi anbiya. Dan kita melihat ulama yang awal bangkit antara Syekh Izzuddin Al-Qassam. Kita tengok ada berita tentang Brigade Al-Qassam, sayap ketenteraan Hamas. Al-Qassam ni dia inspirasi daripada nama Syekh Izzuddin Al-Qassam, di mana ulama ini berasal daripada Syria, mendapat pendidikan di Al-Azhar di Mesir dan melihat bahaya yang akan menimpa tanah Palestin, maka Syekh Izzuddin Al-Qassam telah pergi ke Haifa di Palestin, buka madrasah sekolah agama. Bukan sekadar beliau melatih anak-anak muda tentang agama Islam, tetapi juga mereka untuk berjihad, berjuang mempertahankan tanah Palestin. Syekh Izzuddin Al-Qassam telah syahid, dibunuh oleh tentera British tahun 1935. Kalau kita lihat ulama-ulama yang hebat, contoh Libya yang dijajah oleh Itali. Siapa tak kenal Syekh Omar Mukhtar? Kalau ingat, moderator mungkin tengok filem The Lion of the Desert kan, Singa Padang Pasir yang dilakonkan oleh Anthony Quinn. Saya ingat filem tu belanja besar 26 juta USD diperuntukkan oleh kerajaan untuk buat satu filem epic dan kebanggaan kepada orang Libya, menyanjung perjuangan ulama mereka, iaitu Syekh Omar Mukhtar. Syekh Omar Mukhtar berjuang, akhirnya beliau terdigantung oleh penjajah Itali tahun 1915, sama tahun dengan kesyahidan Tuan Guru Haji Hassan bin Munas atau Tok Janggut di tanah air kita di Jeram, Kelantan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, kalau kita melihat di tempat lain, bagaimana di Sudan, Syekh Muhammad Ahmad Al-Mahdi yang berjuang menentang tentera-tentera British yang menjajah Sudan. Saya biasa sampai di Sudan, saya tengok, Sudan ni bagus, dia sangat obses dengan baca Al-Quran, amal agama mereka lebih baik. Kalau nak banding kita ni memang jauh. Sudan lebih kuat beragama. Biasa tuan-tuan dengar nama pemikir seperti Dr. Hassan Turabi, berasal dari Sudan. Ramai tokoh-tokoh pemikir lain. Jadi Sudan, puluhan ribu tentera British telah dibunuh oleh para mujahidin. Yang menarik juga, di Sudan ni mereka lah ulama-ulama yang kuat berpegang dengan tasawuf, tarikat dan sebagainya. Bukan sekali mereka berzikir, berselawat, bukan sekali mereka bersulut, tapi mereka berjuang untuk menentang penjajah British di bumi Sudan. Di Mesir dengan sejarah yang panjang, Syekh Muhammad Abduh, bagaimana pemberontakan Arabi di Mesir menyebabkan ulama-ulama ditahan dan dibuang daripada Mesir, seperti Syekh Muhammad Abduh dibuang ke Lebanon, ke Beirut. Kalau kita melihat bagaimana peta umat Islam ini dipenuhi dengan perjuangan para alim ulama, bahkan ada mati syahid dibunuh, ada digantung, ada dibuang daerah atau buang negeri. Kalau tengok di Indonesia, Perang Jawa tahun 1825 hingga tahun 1830, ulama terkenal yang juga seorang pemimpin negarawan, nama dia Imam Diponegoro. Imam Diponegoro. Kita Terengganu ni, untuk maklumat sidang pendengar nanti sekalian, orang Terengganu dia agak rapat sejarah Indonesia sebenarnya. Sebab Terengganu ada cawangan Syarikat Islam Indonesia yang ditubuhkan oleh para alim ulama. Dan yang menariknya ada bukti empiris. Saya ingat kalau Tok Gua Jadi kalau bercerita, tiba-tiba air mata dia mengalir. Sebenarnya dia ingat pada datuknya yang belayar ke Indonesia bersama Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung. Kalau di Husila, rumah Tuan Guru atau
kecil, ada lantera. Lantera lampu kapal. Lampu kapal yang digunakan pada pelayaran pada awal abad 20. Mana orang Terengganu dia bulang, ambil kain-kain Terengganu, ambil kat di sebenarnya. Dan ulama si Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbo, Haji Yusof, Tok kepada Tok Wajadi, ambil kain dan akhirnya mereka terpengaruh dengan satu gerakan Syarikat Islam Indonesia. Menarik sebab itulah Imam Diponegoro tahun 1825, 1830, 200,000 lebih yang syahid terkorban dan Imam Diponegoro telah dibuang daripada Pulau Jawa. Maknanya, sahabat-sahabat sekalian, ulama yang berjuang di seluruh dunia Islam, sama ada mereka mati dibunuh, mereka dibuang negeri, mereka dipenjarakan, inilah mehnah ataupun tribulasi ini dalam konteks di luar Tanah Melayu. Tanah Melayu lagi hebatlah, moderator. Sebab tu saya sangat bercita-cita untuk kita desak supaya kurikulum sejarah negara kita dimasukkan peranan para alim ulama. Sebab seolah terpisah sekitar 500 tahun sejarah kita. Kalau kita perhati, tuan-tuan kalau tak percaya tengok, buku teks sejarah kita, dia cerita pasal kesultanan Melayu Melaka. Bila tamat? 1511. Bila balik kita jumpa sejarah kita? Pasal 1946. Tahun UMNO ditubuhkan. Pasal, mana 500 tahun ni? Apa yang berlaku? Bagaimana pelaksanaan syariat Islam? Bagaimana ulama berjuang? Siapakah ulama yang daripada Indonesia? Daripada di manakah pusat kebangkitan ulama-ulama menentang penjajah? Apa kaitan pula dengan Snook? Profesor Dr. Christian Snook Hagronje. Siapa dia Syekh Ahmad Ismail Al-Fatani? Siapa dia Syekh Abdul Samad Fadli? Tuan-tuan tahu, dekat tuan-tuan ni sejarah Pulau Duyung ni. Ulama pernah bermusyawarah untuk perang Siam. Nanti aku cerita pun dia. Sebab tu saya memandang Sungai Terengganu kita penuh dengan sejarah. Ada darah syuhada, ada air mata para alim ulama, ada peran Tok Paloh yang sangat hebat. Baik, jadi di tanah Melayu kita dan juga melalui proses penjajahan antara nama-nama ulama yang besar. Saya pernah tulis satu buku, kalau mungkin netizen pernah baca, peranan ulama dalam perjuangan kemerdekaan. Bersama dengan Dr. Fadli Ghani saya tulis. Mungkin kita cetak balik dalam setahun dua ni. Sekarang ni rasa buku kurang memuaskan. Baik, bukan restoran. Sebab saya santai kena gelak-gelak sikit. Baik, bukan restoran, jual maklubah, jual buka nasi mandi laham. Nasi Arab. Jadi sahabat-sahabat sekalian, apapun, bagaimana Tuan Guru Haji Hassan bin Munas, kalau baca teks sekolah, disebut Tok Janggut. Tok Janggut menentang British sebab tidak puas hati kerana tidak dapat mengutip cukai. Ini satu kesan besar sebenarnya. Salah besar. Bukan salah kecil, salah besar. Saya teringat kepada almarhum Profesor Dr. Nik Anwar Nik Ali. Kebetulan juga beliau ni salah seorang daripada musyrif ataupun penyelia tesis PhD saya tahun 2008. Cuma dia umurnya tak panjang. Dia meninggal dunia. Sebelum saya tamatkan kajian saya, dua orang penyelia, Profesor Dr. Sufyan Husin dan Profesor Dr. Nik Anwar Nik Mahmud. Profesor Dr. Nik Anwar Nik Mahmud ni anak Kelantan yang sangat cerdas. Dia tak puas hati dengan sejarah dia tulis. Dia pergi ke London untuk cari balik file-file lama, minit-minit lama, zaman British jajah tanah Melayu. Antaranya tempat dia panggil pusat ni Museum of War di London. Dicari balik minit lama mesyuarat MIO, Military Intelligence Officer British. Rupa Tok Janggut Tok Guru. Dia dah mengaji lama di pondok, akhirnya menyambung pendidikan di Mekah. Dulu ulama-ulama Kelantan, Terengganu, Tanah Melayu ini lepas belajar pondok lama, biasanya dua tempat lah. Sama ada belajar di India. Tadi pengurusi sebut tentang Tuan Guru Haji Abbas. Tuan Guru Haji Abbas yang sekolah Tok Jiring itu, dia pengasas. Dia ni belajar di India. Ataupun paling mudah ni, zaman moden pun, contoh yang terkenal Ustazah Asma Harun. Datuk dia tu Tuan Guru Haji Awang Nasrul Abu Bakar, Ustaz Awang Jiding, Ustaz Awang Tunku Besi juga belajar di India. Di Aligarh India. Tunku Ni Aziz juga belajar di India. Belajar di India. Dan ramai lagi lah. Kita bukan ada generasi kemudian yang masih tinggal. Seorang dua belajar di India. Contoh Dr. Hamdan Muhammad. Pernah belajar di India, di Lucknow. Ustaz Ni Abduh belajar di India. Itu yang generasi yang kemudian lah. Dulu memang begitu, belajar di India ataupun sama di Mesir juga atau di Mekah. Jadi Tuan Guru Haji Hassan bin Munas belajar di Mekah dan murabi dia Syekh Ahmad Ismail Al-Fatani. Ulama besar ni Syekh Ahmad Ismail Al-Fatani. Jadi tahun 1914 dah keluar satu fatwa daripada Kerajaan Uthmaniyah. Sebagaimana kita tahu, Kerajaan Uthmaniyah memayungi sebagian besar bumi umat Islam selama 600 tahun daripada Khalifah
Osman Ortugul sehinggalah Sultan Abdul Hamid II jatuh pada Mac 1924. Jadi Kerajaan Uthmaniyah melalui mufti dia Syekh Khairul Effendi telah mengeluarkan fatwa jihadul akbar, fatwa jihad yang besar, di mana umat Islam diminta bangkit untuk berjihad, berjuang menentang imperialis, menentang penjajah. Jadi fatwa ni ditampar di sekitar Masjidil Haram. Dulu tanpa notis, tampar kan dulu. Zaman Kerajaan Uthmaniyah berkuasa dalam dunia ni. Jadi Syekh Ahmad Ismail Al-Fatani telah mengarahkan anak murid dia, Tuan Guru Haji Hassan bin Munas, pada dia belajar 10 tahun dah Mekah, belajar 10 tahun pergi level Tok Guru lah. So balik susun gerakan, susun organisasi untuk berjihad dengan penjajah British di Kelantan. Tok Janggut balik 1914 dan 1915 berlakulah satu perang di Jeram Pasir Putih dan beliau telah dibunuh. Dan sebagaimana saya teringat Profesor arwah atau almarhum Profesor Dr. Nik Anwar telah merakam curi dalam muzium Allah, dia ambil gambar curi kamera kecil, gambar Tok Janggut. Saya ingat saya ambil gambar dia, tak ada buku ulama dalam Sultan Perjuangan. Janggutnya panjang. Saya kata ni saya akan sayu sebab tengok kawan baik saya arwah Ustaz Taliban, Ustaz Nazli Musa, janggutnya panjang. Moga Allah merahmatilah kawan baik saya Ustaz Nazli Musa. Jadi bagaimana British cuba menakutkan orang Kelantan. Di muara Sungai Kelantan dibawa mayat tersebut dan diletakkan kepala ke bawah, kaki ke atas. Gambar ni sangat bagi saya sangat menghina lah seorang ulama kita, Tuan Guru Haji Hassan bin Munas ataupun Tok Janggut. Baik Terengganu dan Sungai ni saksi perjuangan para alim ulama dan Sungai Terengganu, Pulau Dua ni saksi tuan-tuan sekalian. Jadi saya dah sebut tadi bagaimana mula campur tangan masuk zaman Sultan Sulaiman dan mula British dah masuk ke Terengganu melalui penasihat, dan sebelum tu British tak boleh campur tangan sebab apa, ada Tok Paloh. Sayyid Muhammad Al-Idrus, ulama besar yang penasihat pada Sultan Zainal Abidin III. Terengganu istimewa. Tuan-tuan sekalian, apa istimewa Terengganu? Negeri Darul Iman. Terengganu ni dia sangat orang kuat beragama. Kalau kita baca pelayaran Musyik Allah sebut, dia rekodkan dalam pelayaran dia bagaimana orang Terengganu maghrib dengan baca Al-Qurannya, dengan kuat beragama. Sebab apa? Sultan kuat beragama, Raja Terengganu kuat beragama. Tak pelik. An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Dah. Kalau pemimpin suka karaoke, opa Gangnam Style. Punah jahanam lah rakyat. Ya, betul kan. Jadi Sayyid Muhammad Abdul Rahman Al-Idrus tokoh Paloh, kalau kita lihat. Jadi selepas daripada itu mula British, tak ada orang tokoh penting, mula attack Terengganu, mula mereka masuk campur tangan. Dan bagaimana ulama-ulama macam Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong yang pergi ke Indonesia, yang mereka ni berniaga ambil barang, mereka akhirnya tengok perjuangan syarikat Islam Indonesia yang juga ditubuh oleh para alim ulama, Syekh Omar Said Cokro-Minoto, Haji Saman Hudi, maka mereka balik, mereka tubuh syarikat Islam Terengganu. Mengikut rekod MIO, Military Intelligence Officer British, bahawa ada 700 orang ahli syarikat Islam Terengganu, termasuk oleh anak Tokoh Paloh, anak Tokoh Paloh sebagai pemimpin kepada syarikat Terengganu. Dia ni sekitar ni lah. Ni tempat tuan-tuan ni, tempat kita duduk ni, Kuala Nerus, Mungkin Nerus, apa lagi, daripada Kemama, daripada Marang, Hulu Terengganu, begitu. Jadi 700 orang lebih ni. Maka bagaimana ulama-ulama Terengganu bangkit? Isu panjang kalau nak sebut kisah macam mana tentang tak puas hati, cukai-cukai tanah dan sebagainya, yang Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong menjadi jurucakap kepada petani-petani di Hulu Terengganu, dan akhir sekali kemuncak dia adalah berlakulah kebangkitan rakyat yang dinamakan sejarah sebagai Perang Padang Kacung. Perang Padang Kacung pada 1928. Tengok tokoh-tokoh ulama, Tuan Guru Haji Omar Siam, Tuan Guru Haji Musa Minangkabau, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong, dan disebut. Yang paling nak jelas tengok dalam gambar di arkib negara kita 1928 tu, macam mana terak polis British pada masa itu, bagaimana orang dalam belakang terak tu yang pakai ketayak, yang berserban. Mereka lebay-lebay, mereka para alim ulama. Mereka orang mengajar kitab yang berjuang dalam British. Akhirnya British telah menjatuhkan hukuman mati kepada Tok Guru, ada yang kena penjara dan ada yang dibuang negeri. Siapa kena buang negeri? Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong. Kes dia dibicarakan di mahkamah di Singapura dan akhirnya dibuang ke Mekah tahun 1928, dan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong telah meninggal di Mekah tahun 1929. Jadi 1929. Baik, ini contoh Kelantan, Terengganu, dan juga kita lihatlah dalam zaman moden gerakan Hizbul Muslimin. Saya ingat kalau boleh buku yang kena
kena elaborate, kena perincikan lagi tentang sejarah Hizbul Muslimin. Ulama-ulama zaman moden termasuk daripada Wakil Terengganu pergi mesyuarat pada Mac 1948 untuk tubuhkan Hizbul Muslimin. Kalau kajian Profesor Dr. Kokai Kim, dia kata inspired from Muslim Brotherhood Egypt. Dia kata diinspirasi daripada Ikhwan Muslimin Mesir, gerakan ini. Sebab apa? Nak lawan penjajah dan tubuhkan pemerintah Islam. Sebab ulama-ulama faham menegakkan pemerintah Islam bukan main-main. Bukan cerita santai-santai, bukan. Cerita dia ialah Allah dia kata khalifah di atas muka bumi. Mana khalifah? Iqamatuddin wa siyasatud dunyabi. Menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya. Maka Tuan Guru Haji, kalau tengok siapa dia? Ustaz Abakar Al-Bakir, Ustaz Rahuno, Ustaz Abdul Tamimi, Ustaz Adil Khatib. Berapa ribu tu berhimpun di Ma'had I'syarih Tubuh Hizbul Muslimin. Kalau tengok pula dia ada wakil-wakil negeri. Kalau Terengganu, ramai tak tahu. Siapakah pengurusi Hizbul Muslimin Terengganu? Tuan Guru Haji Awang bin Abdul Rahman. Siapa tu? Ayahanda pada Tok Guru Haji. Ayahanda pada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, cik. Bapanya adalah pengurusi Hizbul Muslimin. Jadi British melihat bahaya ancaman adanya gerakan-gerakan politik Islam ni, maka British hantar perisik lah, membahik mereka, SB mereka. Akhirnya bahaya Hizbul Muslimin diharamkan, tak dibenarkan bergerak, ditangkap 300 orang pemimpin di bawah Ordinan Daurat 1948 menyebabkan lumpuh Hizbul Muslimin. Ini berlangsung pada bulan Jun 1948. Jadi kita tak sebut lagi peranan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, masuk penjara, keluar penjara, masuk keluar penjara. Tapi sayangnya apabila kita merdeka, peranan ulama-ulama agamawan ini disepikan daripada sejarah tanah air. Kerana apa? Fungsi sejarah ditulis oleh pemenang. Jadi kita dah jadi kolaborasi pihak pusat pemerintah ni, rasa boleh kita ubah balik dah, kita masuk balik dah. Kita bukan nak buang peranan Tunku Abdul Rahman, bukan. Tunku Abdul Rahman dan Datuk Paling Bukit Gantang, mereka tak ada peranan, tapi kena masukkan peranan para alim ulama. Sebab apa? Ada kena penjara, ada mati dibunuh, ada dibuang daerah kerana memperjuangkan kemerdekaan tanah air umat Islam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Ustaz Ridwan Wano di atas kupasan soalan pertama yang sangat menarik. Betul lah orang kata bila kita bercakap dengan Ustaz Ridwan, maka kita ibarat sedang membaca buku sejarah. Subhanallah. Data-data yang dimiliki oleh Ustaz Ridwan sangat mengagumkan kita. Dan paling special muslimin-muslimat, kita berada di tempat memang betul-betul bersejarah, Ustaz. Ya. Iaitu mereka buat mesyuarat kan, Ustaz? Di bulan Duyung. Syekh Abdul Samad Falim Bani pernah mesyuarat di sini. Syekh Abdul Samad Falim Bani musannaf kitab, pengarang kitab Sirus Salikin, Hirs Salikin. Dan dia bukan tulis kitab, dia berjuang dan mati syahid perang menentang Siam di Fatani Darussalam. Ni hebat ni, mana ulama yang bukan dia bercakap saja, dia kuliah dak, dia terlibat dengan perjuangan untuk menentang penjajah Siam. Itu Syekh Abdul Samad Al-Falim Bani. Jadi doa Terengganu mungkin boleh ambil ibrah ni untuk kita buat meeting kat sini. InsyaAllah. InsyaAllah. So dapat saya simpulkan untuk soalan pertama, mengapa peranan ulama disepikan dalam sejarah tanah air dan dunia? Kerana sejarah ditulis oleh para pemenang. So ala kuliahnya, sejarah takkan kata ditutup oleh pemenang-pemenang, tapi akan dibongkarkan oleh orang yang faham Islam. Dan kita berharap agar akan datang kerajaan baru kita ni bolehlah menjadikan sejarah peranan alim ulama ditulis dalam buku-buku sejarah kita. InsyaAllah. Okey, baik. So untuk sebelum kita pergi kepada soalan yang kedua, pusingan kedua, kita berhenti untuk iklan seketika. So jangan lupa tuan-tuan tekan like, tekan share, dan boleh like juga page Doa Terengganu dan page Ustaz Ridwan. So jumpa lagi selepas ni, insyaAllah. Assalamualaikum, selamat datang. Sekarang kita berada di Taman Taman Islam. Anda sekarang dan saya berada di hadapan restoran di Benteng. Di laman di Benteng rasa, kawasan untuk makan. Tempat banyak meja sini. Ada ujung sampai ujung 200 orang, Pak. Makanan macam-macam ada. Antara ni, ni, ramai kita bawa tengok. Mudah sekali. Betul? Ayam sosek. Sosek. Harga berapa sekarang? RM8.5 je. Pada customer tau. Okey, tak tahu dah turun. Nasi goreng ada, mie goreng ada. Ayam sikit-sikit.
fikir, oh ni mesti western lah. Ni kawan kita Syafiq nak ke customer, benda ni grilled chicken. Grilled chicken dengan ayam pedas mangga. Ayam pedas mangga. Tengok. Sedap. Selain di Benteng ni, kita ada 2 dewan, iaitu Dewan Gufar Marwah dan satu lagi Gufar Safa. Di kapasiti dewan ni hampir dalam 200 orang. Kalau nak lebih besar, kita ke yang lebih besar lagi. Jom, depan jom. Mari kita ni. Okey, sekarang kita berada di hadapan pusat komersial. Okey, sekarang ni adalah dewan terbesar di Pantai Timur. Mari kita tengok benda ada dalam. Jom. You know I'm gonna get. You know I'm gonna get. Okey, bertemu lagi kita pada petang ni dalam Salam Cik Cek Santai Da'i bersama panel kita Ustaz Dr. Ridwan bin Muhammad Nur. Di bawah tajuk kita pada hari ini iaitu Ulama Pejuang Kemerdekaan, dan kita telah kupas untuk soalan pertama, mengapa ulama kita ni disepikan peranannya. So kita pergi kepada soalan kedua, boleh Ustaz? Boleh. Soalan kedua, yang mana soalan yang begitu kontroversi di alam maya, yang mana suatu ketika dahulu tak lama dalam sebuah parlimen ada seorang hamba Allah Ustaz menyebut bahawa Nabi SAW sebagai pelarian. Dia samakan Nabi Muhammad SAW dan orang Islam ketika itu berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah sebagai satu pelarian. So bermacam kecaman yang diterima, bahkan ada juga yang membackup Ustaz. So Ustaz, adakah benar hijrah Nabi yang sangat mulia ini daripada kota Mekah ke kota Madinah ni satu pelarian Ustaz? Dia respon. Terima kasih kepada moderator dan teman-teman sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian. Berbalik kepada soalan tadi, adakah hijrah Nabi yang kita cinta ini sebagai pelarian? Baik, jawapannya tidak, sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana kebijakan Rasulullah, kita sebut fatanah sifat Nabi yang mulia, Nabi ini mengambil peluang dalam bulan Zulhijjah untuk menyampaikan risalah Islam. Sebab di Mekah ni dan dipimpin oleh pemimpin seperti Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Abu Bukhtar bin Hisham, Umar bin Hisham, Abu Jal, Abdul Uzza, Abu Lahab, Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, Safwan bin Umayyah. Mereka ni ganggu dah. Mereka ganggu, mereka sekat, mereka kekang dakwah. Jadi kan mana tempoh 13 tahun orang beriman di Mekah, 300 orang lebih ya, 300 orang lebih. Jadi Rasulullah ni bijak, sifat baginda bijak dan membaca unjuran strategik. Bulan Zulhijjah yang dikenal sebagai bulan haji, maka Nabi yang mulia ambil peluang, ambil kesempatan untuk sampaikan risalah Islam kepada jamaah haji. Puak-puak Arab jahiliah ni dia buat haji, tapi manasik haji jahiliah, jahalatun, bodoh, jahil dalam arti kata tanpa petunjuk, tanpa pedoman, tanpa Alkitab. Berapa mana 360 kabilah Arab. Dia nak tanda ni, dia tanda patung berhala sekitar Kaabah, 360 buah patung berhala mewakili kabilah-kabilah Arab. Kabilah Arab seperti Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Bani La'yan, Bani Amir, Bani Zakwan, Bani Usayyah, Bani Adi, Bani Hashim, Bani Thaqif, Bani Hawazin, kira-kira 360. Jadi Rasulullah melihat ni peluang, ini market. Kalau kita dalam konteks, ni market kita, ni pasaran kita kan. Kalau kita berniaga tak? Baik, ni madu. Baik, jadi Rasulullah tawarkan, ajak Bani Syaiban kepada Islam. Bani Syaiban tolak, tak nak beriman. Rasulullah tidak putus asa, tak ada. Tak putus asa, ini sifat baginda yang mulia. Ajak pula Banu Amir kepada Islam. Tak, tolak juga, tak nak pada Islam Banu Amir. Baik. Rasulullah akhirnya pada bulan Zulhijjah, yakni musim haji tahun 11 kerasulan, bertemu dengan rombongan daripada Yathrib ataupun Taibah. Yathrib atau Taibah nama lama kepada Madinah Al-Munawwarah. Nabi tukar Madinah Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya.
Sahabat-sahabat sekalian, mengapa Nabi pilih orang Yathrib ataupun Taibah? Sebab mereka ni biasa berinteraksi dengan kelompok Yahudi. Kelompok Yahudi di Madinah ada 16 klan, 16 kelompok. Yahudi Bani Al-Nadir, Bani Qurazah, Bani Qainuqa, Bani Taimak, Bani Khaybar dan lain-lain. Yahudi, orang tanah tegang. Agah kata orang besuk. Mereka duk cerita pasal Rasul akhir zaman yang disebut dalam kitab Taurat namanya Ahmad. Ahmad atau Muhammad orang sama, Nabi kita yang mulia. Jadi apabila Nabi cerita pada orang yang Aus dan Khazraj ini, mereka dah tally maklumat. Apa yang mereka dengar daripada mulut kelompok Yahudi di Madinah. Nampaknya mereka tertarik. Rasulullah tak tergesa-gesa. Tak gelojoh. Rasulullah cadang lagi. Tahun depan kita bertemu lagi. Musim haji tahun depan. Maka masuk musim haji, yakni bulan Zulhijjah, tahun ke-12 kerasulan, akhirnya berlakulah pertemuan di Aqabah, dan rupanya bukan sekadar pertemuan tapi bai'ah. Berlakunya ikat janji, baik perjanjian Aqabah, bai'atul Aqabah. Ini yang pertama. Semua 12 orang lelaki. Dan bagi mereka yang pulang ke Madinah ini, ke Yathrib, diiringi tenaga nuqaba, nakik-nakik. Siapa nakik-nakik ni? Antaranya seorang yang pintar, anak muda cerdik, Mus'ab bin Umar yang digelar Mukri Al-Madinah, pembaca Madinah. Ataupun kalau kita baca Al-Quran, tokoh ni siapa? Ada surah tu kerana kisah dia. Surah apa Ustaz? Abasa wa tawalla. Allah bin Maktum, buta tapi alim Al-Quran. Dan sahabat-sahabat yang nuqabat ni buat apa di Yathrib atau di Madinah ni? Ada markas dakwah, markas ilmu atau markas tarbiyah namanya Baitul Qura. Di Baitul Qura inilah di Madinah, di Yathrib, Islam diajar kepada orang-orang di sana. Al-Quran diajar, diterangkan kepada mereka. Dan ada kesannya. Ada kesannya, iaitu pada bulan Zulhijjah tahun ke-13 kerasulan, akhir datang 73 orang lelaki, 2 perempuan, dan akhirnya mereka berbai'ah dengan Nabi kita yang mulia. Digelar sebagai Bai'atul Aqabah As-Sani, perjanjian Aqabah yang kedua. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sedang pendengar sekalian, bai'ah ini, bagaimana Rasul dijemput? Rasul dijemput untuk pergi ke Yathrib atau ke Madinah, dan mereka berjanji akan jaga Rasulullah. Mereka akan pertahankan Rasulullah. Termasuk muslimat tu 2 orang, tempat nama dia Ummu Nusaibah binti Ka'ab. Jadi di sini satu hujah bahawa Rasulullah bukan kata melarikan diri, tak, memang jemputan. Sebab itu menarik. Bai'atul Aqabah yang kedua bocor kepada kafir di Mekah. Pemimpin kafir di Mekah iaitu Umar bin Syam ataupun Abu Jahal memanggil musyrik tergempar. Keluar notis lah, panggil semua ketua-ketua blok, ketua sayap, ketua pemuda semua mari berhimpun, dan akhirnya mereka berbincang, mereka bermusyarat, mereka merencanakan konspirasi, konspirasi. Mereka mengatur konspirasi sangat jahat, makar kita panggil dah. Ada cadang supaya Rasulullah Nabi Muhammad ni ditangkap, di penjara, dalam penjara yang teguh. Respon jangan. Penyokong Muhammad akan datang membebaskan Muhammad walau penjara teguh sekalipun. Baik, show kedua, tangkap, buang daerah, buang negeri. Respon jangan, kerana Muhammad ni bermulut manis. Dia akan bina pengaruh, tempat lain akan datang serang kamu di Mekah. Logik juga. Tak setuju. Akhir ketiga, cadangan supaya dibunuh. Modus operandi supaya setiap ketua-ketua kabilah, setiap kabilah hantar wakil, ketua muda lah, untuk bunuh, tikam, tetak serentak Muhammad, supaya Banu Hashim, yang di keluarga Nabi, tak berhutang darah dengan mana-mana puak, mana-mana kabilah, mana-mana klan di Mekah. Ini idea disokong tu oleh tuan-tuan, disokong oleh iblis yang menyamar sebagai manusia. Allah Subhanahu Wa Taala bongkar perancang jahat mereka, konspirasi jahat mereka dalam Al-Quran. Yang saya ingat mana-mana asatizah, pengkuliah-pengkuliah, ustaz-ustaz biasa bacalah ayat ni setiap kali musim memperingati hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun bulan Muharram ni. Ayat apa? Surah Al-Anfal ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah apabila orang kafir merencanakan perancangan untuk menahan kamu, yakni memenjarakan kamu, atau untuk membunuh kamu, atau untuk mengusir kamu, yakni keluar daripada Mekah, dan mereka melakukan perancangan, dan Allah pun melakukan perancangan, dan perancangan Allah lah yang lebih baik. Maka berlakulah operasi hijrah Mekah ke Madinah. Sidang pendengar sekalian, soalan cepu emas. Saya boleh jawab, sila jawab. Soalan dia, siapakah yang pertama hijrah Mekah ke Madinah? 30 saat daripada sekarang. Jawab dekat komen. Siapa dia yang pertama hijrah Mekah ke Madinah?
Ada hadiah melawat ke Tafiz Anur Besut. Makan minum tempat tinggal disediakan. Buka umrah melawat di Tafiz Anur, komplek Tafiz Anur. Sama VVIP. VVIP ada bilik aircon siap. Makan kita ambil tangguk ikan keli. Kita pakai ikan keli di Tafiz Anur. Ni pun ada. Ustaz Karazli SU Tafiz Anur Stew pun ada pada hari ni. Datang. Pegawai media MB Terengganu. Alhamdulillah. Para penonton boleh komen manusia pertama yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Yes. Boleh komen untuk mendapat tiket VVIP. Okey. Baik, jadi menarik. Dan kalau kita lihat nak menafikan katakan sebenarnya orientalis mengatakan bahawa hijrah ni merupakan pelarian. Nabi kita dah silap tu, bukan benar dijemput dan bagaimana di Yathrib Thaibah ni tengok Rasul tukar pula nama Madinah Al-Munawwarah, bandar yang percaya. Dapat tu Saifah Madinah sebagai bukti. Apa Saifah Madinah? Perlembagaan negara Madinah. Kalau kita tahun 1956 di draft Perlembagaan Melaya, Persekutuan Melayu oleh Jabatan Kuasa Perlembagaan Sir Lord Reed, Sir William Michael, Sir Awajini Hakim Abdul Malik Pakistan. Okey, ni draft perlembagaan. Itu Merdeka 97 pakai perlembagaan ni. Contoh nak tarikh Melayu. How to define Malays? Melayu ni nama rimak. Melayu ni apa dia dah? Kalau 160 Melayu beragama Islam, menuturkan bahasa Melayu, mengamalkan adat istiadat Melayu. Ada sebut. Dalam Saifah Madinah, tengok siapakah pemimpin? Nabi kita sebut pemimpin, ketua negara. Mana? Nampak tak? Magna Carta wujud lepas Revolusi Perancis. Berapa tertinggal lama berbanding dengan sejarah Madinah, sejarah Islam ni hebat. Mana ada dokumennya Saifah Madinah, Nabi ketua negara. Bermakna Nabi ni bukan pelarian. Nabi dijemput kerana kebijakan Rasulullah, kehebatan Rasulullah, karisma, kita sebut istilah apa zaman moden, kompetensi. Kompetensi dah. Pakej kepimpinan yang ada, Rasul dilantik sebagai ketua. Mana ini menafikan hujah, Rasul bukan pelarian. Dijemput. Dan bagaimana Rasul bangunkan dakwah. Kalau tadi Mekah selama 13 tahun, hanya 3 tahun beriman. Tengok 10 tahun di Madinah, sidang pendengar ya. 10 tahun Madinah, bulan Zulhijjah tahun 10 Hijrah. Haji Widat. Haji perpisahan, haji takhir, haji ihsan dipanggil, haji ar-rasul dipanggil. Mana 130,000 umat Islam yang berhimpun di Arafah. Bermakna dakwah ni perlu kepada pengkalan kuasa. Dakwah perlu kepada state, kepada negeri, kepada ketuanan. Inilah sejarah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Ustaz Ridwan Makno di atas kupasan dan jawapan adakah hijrah Nabi ni pelarian ataupun tidak. So dijawab dengan kemah oleh Ustaz. Yang mana kita tahu mana mungkin tak pelarian diangkat menjadi ketua. Betul Ustaz? Ya. Kita pernah dengar dalam sejarah dunia pelarian diangkat menjadi ketua negara, bahkan boleh menukar nama daripada Yathrib kepada kota Madinah Ustaz. Betul. Bahkan pengikut bertambah ramai. Subhanallah. So saya harap mereka yang mengatakan Nabi ni sebagai pelarian boleh bertaubatlah dan minta maaf kepada umat Islam. Yes, minta maaf kepada seluruh umat Dan Islam di dunia. kita belum dengar perminta maaf dah. Tak. Kalau bahasa menteri tak kuarantin, gegak gempita dunia. Dah kena denda lagi, lepas tu kena kompensasi apa? Dia dah 4 bulan gaji tak ambil, kena lagi. Kena belasah lagi. Betapa tidak sensitifnya orang kita dengan Rasulullah. Cuba kita bayang dah. Tidak ada permintaan maaf. Patut kena minta maaf tu ahli parlimen, kota raja, dan mantan menteri kabinet. Patut minta maaf. Sebut sepatah ya. Minta maaf, dikata keceluparan saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sikap orang kita. Oi, kalau buat langgar kuarantin, gegak sampai nak runtuh dunia. Kalau buat rasa buat relax. Itulah sikap orang Melayu. Padahal Ustaz, pun pernah langgar SOP Ustaz. Ya, langgar. Itulah. Sedih rasa. Masya-Allah. Ustaz, okey, sebelum so fahamlah kita bahawa hijrah ni bukan satu pelarian dan hijrah ni satu benda yang mulia, diperintahkan oleh Allah dan disambut baik, dipelawa, dijemput oleh penduduk Yathrib pada ketika itu. Subhanallah. So sebelum kita pergi pada soalan yang ketiga Ustaz, kita nak tengok, kita nak raih juga soalan daripada penonton-penonton kita. Sebelum tu, kepada sedang melihat view, yang sedang melihat live ini, santai cik-cik kita bersama da'i, iaitu Ustaz Dr. Ridwan Makno. Boleh tekan button like dan share dan kita tambah view kita insya-Allah. So Ustaz, ada yang tanya Ustaz, boleh Ustaz cadangkan buku-buku sejarah yang boleh dibaca Ustaz? Soalan pada netizen kita. Buku sejarah tentang kemerdekaan ke? Kemerdekaan Ustaz. Kalau saya ingat buku yang bukan akad dia sendiri, buku yang sorotan ulama dan punya kemerdekaan yang saya tulis bersama Dr. Fadhil Ghani, juga seorang pemikir dan sejarawan. Saya rasa agak sesuai dibaca dan banyak lagi buku-buku lain sebenarnya seperti
tuan-tuan sekalian, sejarah umat Islam, Profesor Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Profesor Dr. Hamka yang tulis buku sejarah umat Islam. Sebab hari kita baca buku ni, kita rasa self of belonging, rasa kepunyaan. Kita rasa, ya Allah, macam ni sejarah Islam dah. Macam mana di Baghdad, macam mana dengan budaya ilmunya kan. Bagaimana di Istanbul, bagaimana di Istanbul, tapak kepada Khilafah Uthmaniyah. Kita tengok apa makraya di Mesir, ada Syekh Al-Azhar, bagaimana zaman Kerajaan Fatimiyah sebagainya. Dan kalau kita baca ni, dia akan timbul rasa self of belonging, rasa kepunyaan kita pada tanah umat Islam. Saya syorkan untuk sahabat-sahabat kalau boleh baca dan boleh pergi ke kedai, boleh biar kongsi anak baca. Sebimbang generasi muda ni dia dah tak ada satu jurang generasi, iaitu anak muda dia tak minat dapat sampai peringkat mereka pun ramai tak tahu sejarah. Tak tahu sejarah, jadi tak rasa kalau pasal ulama berjuang, mereka tak tahu dah, mereka tak ambil berat dan mereka tak peduli. Orang Islam sebenarnya dituntut untuk ada kepedulian. Ini sifat orang beriman. Kalau tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin, maka bukan akan mereka. Tadi saya sebut nama Syekh Abdul Samad Falim Bani. Tuan-tuan, bayangkanlah mengapa Profesor Dr. Christian Snook Hagronje, seorang orientalis dunia, sanggup untuk masuk Islam. Nama tukar nama Abdul Ghaffar, pergi ke Mekah. Dia kena buat kajian mengapa orang Islam Nusantara, ahli Melayu, dia pergi ke Mekah, akhir balik ada sentimen atas semangat anti penjajah. Ahli istilah sains politik apa? Xenofobia, anti orang asing. Di Indonesia tengok perang Padri, Tuan Guru Haji Miskin memimpin umat Islam. Kalau balik Mekah ni, lawan dengan penjajah Belanda di Sumatera. Tadi saya sebut tanah Melayu kita, Tuan Guru Haji Hasan bin Munas, tengok Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung lawan dengan British. Ataupun di Fatani Darussalam. Dulu wilayah Islam yang hebat ni. Dan kesan sampai sekarang, walaupun berada di negara Thailand, tengok pondok-pondok, ratusan pondok. Ada bukti empiris. Kita bisa sebelum PKP pergi ke solat di Masjid Kresek. Ratusan tahun masih guna sampai sekarang. Ziarah telaga Syekh Daud Fatani. Musoleh kita, musolli dah. Sampai sekarang guna lagi. Telaga dia. Nak beritahunya, Siam, Bangkok, Siam, Ayutthaya telah jajah serang Fatani. Ulama bangkit. Syekh Abdul Samad Falim Bani pergi mesyuarat dekat Poduyung, pergi berjihad di Fatani. Ulama ini mereka tidak ada sempadan geografi. Contohnya Melaka jatuh 15 Portugis. Mengapa salah seorang Wali Songo datang berjuang di Melaka? Mengapa Aceh menyerang Portugis Melaka? Ini yang sebut dipanggil persaudaraan akidah. Kata Syekh Qutub, persaudaraan la ilaha illallah. Di mana-mana peta umat Islam ada orang susah dan wajib kita bantu. Ini hebat. Termasuk tadi Syekh Izzuddin Al-Qassam. Dia orang Syria. Mengapa lagi perang di Palestin? Tapi itu nama sepadan akidah. Sepadan akidah. Sepadan la ilaha illallah. Dan hari ni sayanglah anak muda mereka tak ambil berat dan mereka tak peduli. Bahkan tak kenal pun nama-nama para alim ulama ni. Mereka kenal nama-nama artis K-pop. Mereka kenal. Mereka lebih kenal Miho. Mereka lebih kenal mereka lebih kenal apa? James Hetfield, Metallica kan. Tak layan K-pop. Saya layan Metallica saja. Sekian dimaklumkan. Okay. So gitulah. Diharap jawapan diberikan oleh Ustaz. Bolehlah kita cari buku sejarah. Kenapa? Kerana saya bimbang. Kita bimbang Ustaz. Anak-anak muda ini bila bercakap soal sejarah buta kan. Bila bercakap tentang PUBG, Mobile Legends, K-pop, drama dan sebagainya, dia boleh tahu satu demi satu Ustaz. So baiklah. Kita sekarang ni Ustaz ada lebih kurang 87 view yang sedang menonton Ustaz. Alhamdulillah. Okey dah tu sekarang. Jadi share yang ribu. Share yang penting akan direkodkan dokumentasi. Okay, so teruskan like dan teruskan share di page anda, di Facebook anda, di mana-mana sahaja supaya ramai lagi yang boleh kebaikan. Baik, kita pergi pada soalan. Depan saya ni, ini admin page besar macam ni depan ni. Semua page penting yang ratus ribu dia pegang. Saya tak nak sebut page mana. Itu rahsia. Dia tak ada. Nanti dia akan share page besar negara kita. Page ratus ribu lah. Ada page 400 ribu, 300 ribu dia admin. Ada jawab. Aku salam. Oh, ada jawab. Betul. Okey, ambil nama tu jemput. Nanti Ustaz tanggung makan minum. Siap packing makan sarapan tengah hari sampai ke malam. Menginap ada bilik tetamu insya-Allah. Nak nama apa? Nama ambil nama dia.
Okey, Abu Salamah betul. Itu pertama hijrah Mekah ke Madinah. Ha? Tapi kalau kita sebab tak syarat kan. Sebab tak ada syarat. Okeylah kita dulu lah. Kalau kita buat syarat yang Google lah. Lain ni kita tak bagi syarat dia. Okey, boleh. Okey. Baik, tahniah diucapkan pada saudari Ainul Atirah. Ainul Atirah kerana boleh tiket VVIP. Boleh Ustaz, boleh clear mana ya? Okey, baik. So Ustaz, terima kasih kepada yang respon, yang komen. Teruskan komen, kalau ada soalan boleh tanya lagi. So kita berada di Taman Tamadun Islam ketika ni di Beteng. Boleh datang ke sini untuk menikmati suasana yang hebat, angin sepoi-sepoi bahasa. Nak relax-relax dia datang sini. So Ustaz, kita pergi pada soalan ketiga boleh Ustaz? Boleh. Soalan ketiga, kita tahu hari ini Malaysia telah mendapat kemerdekaan Ustaz, sudut fizikal. So dah banyak negara-negara luar pun mendapat kemerdekaan sudut fizikal. Tetapi apakah peranan rakyat Malaysia ataupun umat Islam untuk mendapat kemerdekaan kali kedua, iaitu kemerdekaan untuk menegakkan syariat Allah? Okey, terima kasih. Satu catatan yang berdokumentasi, ini buku menarik. Nama buku The Modern Egypt. The Modern Egypt, surat 565 oleh Sir Lord Cromer. Sir Lord Cromer ni bekas Gubernur Jeneral British di Mesir pernah dan juga di India pernah. Dia kata British walaupun satu saat tidak akan membenarkan tertegaknya pemerintah Islam di mana-mana bekas wilayah jajahan British. Apa makna? Mana British akan serahkan kemerdekaan kepada agamawan, kepada para alim ulama, walaupun asal tanah jajahan British semua dipegang cara Islam, termasuk tanah Melayu kita. Ni Terengganu yang kita pijak ni. Tuan-tuan, kampung belakang tu seberang Takir. Orang tak faham tak apa kita seberang Takir. Dibicarakan dengan bahasa Terengganu, dah asal kau bak mencuri, lepas tu kayuh, kolek atau perahu pergi ke beting pasir tu, akhirnya kena Takir, kena tak. Tu. Dekat nama seberang Takir, dekat beting itu, dekat drawbridge tu. Ni ramai nak tahu tak tahu. Bukit Melawati yang Batu Hampa itu juga tempat laksanakan hukuman Islam di Melawati, Kuala Selangor. Yes. Yes, betul, kita tempat laksanakan undang-undang Islam. Tempat bicara di mahkamah syariah, lepas jatuh asal kau bak mencuri, dibawa ke kampung ada beting pasir tu. Mana sejarah ini berkaitan dengan perundangan Islam. Baik, jadi cerita dia nak merdeka, maka diberilah kepada kelompok nasionalis sekular Indonesia, kepada Parti Nasionalis Indonesia, IR Soekarno, kan? Negara kita semua kita faham. Jadi ulama yang berjuang ni akhirnya bukan sekadar disakiti, dipenjara, bahkan disepikan sejarah mereka. Dan kita lihat kebaikan negara umat Islam, apa yang lepas 30 tahun, 40 tahun merdeka. Apa yang kita saksikan. Tadi saya lupa sebut Aljazair atau Algeria, di mana ulama yang menentang. Saya pergi ziarah kubur ulama ni dengan rombongan untuk guru tahun 2015, nama Syekh Abdul Qadir Aljazair. 1 juta orang mati. Dan saya dibawa oleh kawan kita naik ke satu bukit tu, tempat perang menentang dengan Perancis. Saya pergi ke Bab el-Quaid, pergi ke kota Bab el-Quaid, ke apa lagi nama kota dia, Rabah, lupa nama. Sebab saya ni peminat tentang pengkaji gerakan Islam, Islamic Salvation. Saya pun nak pergi ziarah Syekh Ali bin Has, tak dibenarkan sebab dia masih terikat dengan satu undang-undang di sana, tak boleh keluar daripada kawasan kediaman. Cuma saya tertarik, saya ziarah kubur Syekh Abdul Aljazair, dipanggil makam syuhada, di mana 1 juta orang mati lawan penjajah Perancis. Lawan dengan penjajah Perancis. Tetapi malangnya dah menang saja Algeria, ulama berjuang, Perancis beri kepada siapa dia? Kepada FLN, Front Liberation Nationalist, pok-pok sekolah di Aljazair. Jadi semua kisah ni sama, dunia Islam akhirnya mereka tak laksana syariat Islam, mereka tak letak Al-Quran sebagai petunjuk, mereka semuanya berkiblatkan kepada Barat. Apatah lagi kalau lihat abad ke-20, satu mentaliti dipanggil the Blue Eyes Mentality. The Blue Eyes Mentality, orang yang terpelajar, orang yang middle class, kelompok yang pendidikan kagum dengan Barat. The Blue Eyes Mentality. Apa benda mana kalau laksana syariat Islam mundur, kolot ke belakang, dah balik pada zaman unta. Akhirnya apa kesan yang Allah berikan pada umat Islam? Keterpurukan, kemunduran, maksiat, kejahilan dan sebagainya. Tak seberapa jauh sahabat setia tanah air kita, apa yang berbangsa Melayu. Kajian Profesor Dr. Sofia Hussein tentang gejala sosial. Profesor Dr. Sofia Hussein daripada Atma UKM, boleh baca kajian dia,
Bagaimana sebutlah budaya apa? Dadah, sumbang mahram, haruan makan anak, harapkan tin makan tin makan biskut kan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, semua tu rogo, sumbang mahram, semestinya orang Melayu ranking Johan. Dadah setiap 25 minit negara lahirkan seorang penagih dadah baru. Tengok anak zina, berapa kita anak zina dah. Januari 2000 tahun 2000 sampai Januari 2010 kan mana anak luar nikah. Tengok rekod dah. Sampai kita cecah 538,000 anak luar nikah, anak tidak sah taraf dan kebanyakan orang-orang Melayu. Mengapa ini berlaku? Hingga setiap 17 minit negara kita lahirkan seorang anak luar nikah, anak tidak sah taraf dan orang Melayu yang beragama Islam. Maknanya kita kena balik ke mereka dulu, kita kembalikan syariat Islam, kembalikan Islam di persada pemerintahan. Merintah ni tak boleh kita memuju lalu merintah siapa dak. Dia mesti ada benda yang kita kena laksanakan. Apa yang kita kena buat? Dah. Maksiat mungkar kena cegah. Tengok tapi itulah moderator saya balik Pulau Perhentian, saya sedih. Tengok di Long Beach. Saya tak sebab pergi malam di Pulau Perhentian tapi report daripada Tok Penghulu dan kawan-kawan MPKK hidup balik walaupun kita dibesut, kita cegah. Polis rampah, polis ambil tindakan tapi tetap wujud maksiat mungkar ini. Apa makna tuan-tuan sekalian? Mana mereka tidak gentar dengan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Kenapa? Untung yang lebih besar. Dan untung lebih besar. Apa konsep sekarang? Al-fulish fi dunia wal manfush fil akhirah. Dah. Arak Ustaz. Lombis tu bukan sekadar arak, setiap ada pesta arak malam-malam. Pesta arak. Bukan tak tindak, kita ambil tindakan. Naik mahkamah, kena compound 5,000, 3 pagi lepas tu buat balik kan. Jadi tentang mengembalikan kemerdekaan kedua negara umat Islam, kita berbalik kepada firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kekuasaan di atas muka bumi, pemerintahan di atas muka bumi, dan mereka mendirikan solat dan mereka menunaikan zakat dan mereka menyuruh kepada perkara ma'ruf dan mereka mencegah kepada perkara mungkar dan Allah lah kembali segala urusan. Sadaqallahul azim, surah Al-Hajj ayat 41. Jadi penutupnya saya buat kesimpulan, sopan nak tutup. Sahabat-sahabat ya, saya mengharapkan supaya doa ni jadi satu platform dakwah untuk negara kita. Saya ucapkan tahniah, satu pendekatan dipanggil interaktif. Saya mula duk fikir, mesti program kita dalam studio, depan ada audien, ada khalayak. Rupanya, dia buat pada tempat yang santai dan cuba menerobos ruang cyber untuk meluahkan dakwah pada kelompok massa, terutamanya anak-anak muda. Jadi ini satu pendekatan yang saya ucapkan tahniah, saya tabik. Cukup, dan kalau boleh, pendengar boleh share sebaik mungkin dan kita popularkan doa sebagai platform dakwah kepada anak-anak muda. InsyaAllah sembang santai, cik-cik biasa. Sebab sekarang semua orang pegang gadget kat tangan. Semua handphone, smartphone kat tangan, telefon pintar. Jangan kata orang bandar middle class, saya pergi Pulau Perhentian, budak-budak kecil pakai smartphone dah. Pakai apa? Pakai Apple. Kau ada? Kau tak ada kan? Kan? Jadi harapkan supaya doa ni menjadi satu platform, medium dakwah yang berkesan sama menerobos alam cyber. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian jawapan yang ketiga, iaitu bagaimana ingin mendapatkan kemerdekaan kali kedua Ustaz. Itu dengan melaksanakan syariat Islam. Kita mengharapkan sebenarnya untuk menegakkan syariat Islam ni, muslimin dan muslimat bukan atas kerajaan semata-mata. Dia memerlukan sokongan daripada akar umbi, sokongan daripada rakyat jelata untuk memberi kefahaman kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada orang kampung kita supaya tidak takut kepada hukum-hukum Allah, bahkan menjadikan ia sebagai satu agenda utama pada kerajaan kita pada hari ini, insya-Allah. So, sebelum kita menghabiskan salam cik-cik kita santai da'i pada kali ini, terima kasih lagi sekali Ustaz kerana sudi hadir kepada dalam program kita Salam Cik-cik Santai bersama da'i. Ustaz merupakan ikon dakwah di Terengganu, subhanallah, bahkan di Malaysia. So, terima kasih lagi sekali kepada Doa Akademi
didik ulama Amilin Terengganu kerana mengadakan satu program yang amat baik, yang amat bermanfaat, yang sangat hebat ni Ustaz, menjemput Insya- orang-orang public figure yang Insya- memberi pencerahan tentang Islam, terutama kita di bulan Merdeka ini. Baik, untuk sebelum kita menutup live kita, sebelum tu kalau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan boleh komen di ruangan live kita pada hari ini. Sebelum tu saya nak maklumkan untuk salam cik-cik santai na'i seterusnya, iaitu kita akan bersama dengan selebriti Ustaz Ahmad Esa Deraman. Itu dalam Tok Pasir Gudang. Tok Pasir Gudang. Terkenal dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Tanyalah Ustaz. So bersama dengan moderator Ismail bin Ibrahim, iaitu pada 27 Ogos 2020. Tak lama 27 Ogos 2020 insya-Allah. Okey. So nantikan yang hadir pada live pada kali ini, yang dah tengok pada hari ini, jangan lupa like lagi, share lagi dan hadir untuk chat seterusnya insya-Allah. So kita tengok apa kalau ada apa-apa daripada penonton kita untuk sebelum kita tutup majlis kita Ustaz. Ya. Ataupun Ustaz ada sepatah dua kata Ustaz untuk penutup Ustaz. Kita menghadapi bulan kemerdekaan Ustaz. Terima kasih kepada moderator dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian. Sambutan kemerdekaan tahun ini agak berbeza dengan sambutan tahun-tahun lepas. Yang pertama kerana wabak atau pandemik COVID-19, kita tak digalakkan untuk berhimpun pada tempat ramai. Walau apapun, anak-anak muda, generasi muda dan rakyat mesti menjiwai ruh perjuangan untuk kemerdekaan yang digerakkan oleh para alim ulama. Iaitu untuk kita memerdekakan tanah air kita dan untuk menjunjung nilai-nilai tinggi agama Islam ini. Sebab saya dah baca tadi surah Al-Hajj ayat 41. Kalau dulu saya ingat yang kata di KL sampai Terengganu Ustaz, kalau sambut merdeka tu bagi mereka free. Nak malah telah merempik, malah telah bawa buah jan, buah siang, buah deh sebagainya, buat maksiat sebagainya. Jadi tuan-tuan, itu bukan makna sebenar kemerdekaan yang hakiki, bukan. Jadi di platform pentadbiran pula sama dari pihak kampung MPKK sampailah kepada Wisma Darul Iman supaya kita menghayati semangat perjuangan ulama-ulama memerdekakan tanah Melayu kita, termasuk di Terengganu, di mana darah ulama telah tumpah. Ada ulama yang kena penjara, bahkan ada yang dibuang sampai ke Mekah. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung. Kita mesti menegakkan keadilan Islam di tanah air tercinta. Pendidikan Islam, tapi tengok di kampung-kampung, ya Allah, dah sangat suram, sangat malap. Bahkan kalau tengok waktu maghrib tak ramai. Kau ibu pun ramai depan TV3 tengok drama Suamiku Playboy. Tak menyintaimu 7 hari. Tengok drama apa, Halalkah Hatimu Kucuri. Halal. Sedangkan waktu maghrib insya itulah satu masa penting, prime time, masa perdana untuk kita kalau boleh baca Quran, didik anak dengan Al-Quran, untuk kita belajar agama, negeri nada kitab. Masjid ni meriah Terengganu. Tengok belajar kitab Musallim, Matla'in Badri, Miftahul Jannah, Sabilal Muhtadin, Kitab Iqna', Fathul Qari, Fathul Bari, Fathul Mu'in. Jadi Terengganu ni kita kembalikan sebagai pusat ataupun Serambi Madinah, Mekah, Kelantan Serambi Mekah. Dengan kata biar pusat pengajian lah. Apapun terima kasih juga pada pihak kerajaan negeri yang dipimpin Dr. Samsuri Ahmad yang menggerakkan negeri kita sebagai pusat pengajian. Biasalah dengan tempoh yang masih belum matang, belum lagi lama kita mentah ni, saya rasa perlu kita perbaiki lagi. Sebab saya tengok satu benda menarik, Terengganu ramai diikut para asatizah luar. Kalau perasan, ramai ustaz-ustaz luar tu datang ke Terengganu memberi ilmu-ilmu agama. Perasan tak? Ramai ustaz-ustaz luar. Termasuk walaupun ustaz Tok Pasir Gudang ni duduk kat Johor tapi balik berikan ilmu di Terengganu. Ramai lagi saya lihat. Ramai. Jadi kita gelombangkan arus ini supaya semua seluruh rakyat merasai, menjiwai bahawa Terengganu tempat orang mengaji. Bukan sekadar mari melancong makan kepuk, nasi dagang, makan sata. Tapi di sini adalah tempat orang mengaji agama. Anak-anak muda cinta dengan ruh perjuangan Islam, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan kepada Fadil Dr. Ustaz Ridwan Mano
atas penutup yang hebat. Kita perlu jadikan negeri kita ni, bumi Darul Iman ini sebagai negeri contoh yang menegakkan Islam, insya-Allah. So Ustaz, ada daripada netizen kita Ainul Atirah kata semoga doa boleh buat lagi perkongsian daripada Ustaz Ridwan. Best dengan Ustaz cerita pasal sejarah. Jadi doa kita panggil lagi lah, insya-Allah. So untuk maklumat terakhir kepada netizen, para penonton sekalian, jangan lupa untuk like page Nuat Akademi Didik Ulama Terengganu, Amilin Terengganu, dan like page Ustaz sendiri, InsyaAllah. Dr. Ustaz Ridwan Makno, dan sama-sama kita sebarkan kebaikan, insya-Allah. Terima kasih lagi sekali kepada Taman Tamadun Islam datang kerana sponsor tempat ini, alhamdulillah. So selamat datang kepada yang belum datang Terengganu, selamat datang ke Bumi Terengganu. Ingat pesan Ustaz, jangan sekadar makan kepuk lekor, tetapi mari Mengaji agama. mengaji agama di Bumi Terengganu. InsyaAllah. Sekadar itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Allahu Akbar.